Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran bersama dengan saya Umar Aziz. Kita berharap dengan pertemuan ini menjadikan kita lebih dapat mengambil pengajaran daripada Al-Quran, dapat menghayati Al-Quran, seterusnya membawa Al-Quran menjadi amalan dalam kehidupan seharian. Amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat. Saya nampak di ruang komen ada Kak Hamimah Muhsan, Nurisah, Kutina binti Abdullah, Kak Safiyah Sapian, Zainun Hadi, Ummi Akasha, Syasha Ismail, Siti Arfa binti Harun, Elvira, Aminah Hitam, Kak Safiyah Sapian, Laila Umma, Munira Ahmad dan juga Ifa Fidin, Zimah Don, Anna Sukaimi serta sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, mohon dia sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas serta tag rakan-rakan dan ahli keluarga yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini untuk kita cek balik apa yang telah kita pelajari semalam, yang mana semalam kita telah pelajari pada ayat yang ke-68. Kita telah belajar daripada ayat yang ke-68 bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi dan juga kepada orang-orang beriman pada waktu itu tidak bersama dengan golongan-golongan dan duduk bersama dengan golongan-golongan yang menghina Al-Quran, mempermainkan Al-Quran, mendustakan Al-Quran. Itu ayat yang ke-68. Ayat yang ke-68 seperti mana yang telah kita lihat, ianya ada kaitan juga dengan ayat 67, di mana pada ayat 67 Allah memberi amaran kepada golongan-golongan yang mu'anid, yang pada waktu itu berdegil untuk mendustakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seperti mana ayat itu menyebut wahuwal haq, dalam keadaan pada waktu itu dia berada pada perkara yang benar. Walaupun Nabi SAW berada pada perkara yang benar. Lalu kalau kita tengok saling ada kaitan ayat 67, ayat 68 sehinggalah pada ayat yang ke-69. Pada ayat yang ke-69 kita berada pada muka surat yang baru pada pagi ini, ayat 103, muka surat 136, ayat yang ke-69 daripada surah yang ke-6, surah Al-An'am. Lalu apakah yang ada pada surah yang pada ayat yang ke-69? Pada ayat yang ke-68 kita telah belajar bagaimana Allah perintahkan Nabi pada waktu itu tidak duduk bersama dengan orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana duduk bersama dengan mereka seolah-olah kita redha dengan perbuatan mereka. Seperti mana kita dah belajar dalam surah An-Nisa, innakum idzam misluhum. Firman Allah, kalaulah engkau duduk bersama dengan mereka, sesungguhnya kamu sama seperti mereka. Lalu pada hari ini kita nak sambung pada ayat yang baru, muka surat yang baru, muka surat 136 daripada ayat yang ke-69. Apakah cerita tentang ayat yang ke-69? Maka dalam tafsir Al-Wasit menyebut, "Tsumma bayyana", kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan, annahu, bahawa sesungguhnya la tab'ah, tidak ada pada waktu itu celaan, alal mu'minin, ke atas orang-orang beriman, madamu, selagi mana mereka
qad a'radu, telah memilih untuk berpaling, an majlisil khaidin, daripada majlis, daripada tempat, daripada bersama dengan orang-orang yang membincangkan perkara yang tidak baik tentang ayat-ayat Allah. Maka ini adalah ayat 69. Ayat 69 pada waktu itu, kalaulah dah berpaling, kalaulah dah bangun, maka tidak ada sebarang dosa, tidak ada sebarang celaan, tidak ada sebarang hukuman, kerana kamu telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu itu dia punya ringkasan ayat yang ke-69, menceritakan tidak ada sebarang hukuman, tidak ada pada waktu itu sebarang celaan apabila kamu telah melakukan seperti mana ayat 68 perintahkan, fa'arid anhum, berpalinglah daripada mereka sehinggalah mereka mula membicarakan tentang perkara-perkara yang lain. Lalu itu adalah dia punya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia punya ringkasan. Sebab itu firman Allah pada ayat yang ke-69, kita baca terjemahan dahulu. Firman Allah, wama 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai' walakin dzikra la'allahum yattaqun. Firman Allah Subhanahu wa taala, wama, dan tidak ada apa? Tidak ada pada waktu itu hukuman, tidak ada pada waktu itu celaan, tidak ada sebarang celaan, tidak ada sebarang hukuman, bahkan tidak ada pada waktu itu sebarang hisab daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wama, dan tidak ada, ala, ke atas, alladzina, orang-orang yang, yattaqun, mereka bertakwa. Lalu apakah yang tidak ada ke atas mereka? Min, daripada, hisabihim, sebarang perhitungan dosa him, mereka, min, daripada, syai'in, sesuatu pun. Lalu him itu kembali kepada orang-orang yang mengeji Al-Quran, yang mengata buruk tentang Al-Quran. Firman Allah, pada waktu itu tidak ada sebarang perhitungan tentang dosa mereka. Engkau tidak akan ditanya ketika mana dah bangkit daripada majlis mereka, kenapa mereka berkata ini, kenapa mereka berkata ini. Tidak ada sebarang perhitungan dosa orang-orang yang mempermainkan ayat Al-Quran kepada orang yang telah meninggalkan majlis, memburukkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka lagi sekali kita baca terjemahan dia, wama, dan tidaklah, ala, ke atas, alladzina, orang-orang yang, yattaqun, mereka bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Iaitu mentaati Allah seperti mana dia mentaati perintah Allah pada ayat 68, berpaling daripada mereka dan jangan bersama dengan mereka. Maka apakah yang tidak ada ke atas orang yang bertakwa? Min, daripada, hisabi, sebarang perhitungan dosa. Perhitungan dosa siapa? Him, mereka. Siapakah mereka ini? Orang-orang yang mengeji ayat Allah, yang mendustakan ayat Allah. Lalu mereka punya perbuatan, kamu tidak akan ditanya, kamu tidak akan disoal, kamu tidak akan dipertanggungjawabkan, dan kamu tidak akan dihukum. Min, daripada, syai'in, sesuatu pun. Maka daripada sini kita nampak apabila seseorang itu dia telah bangkit meninggalkan tempat di mana ayat-ayat Allah dihina, ayat-ayat Allah dipermainkan, ayat-ayat Allah pada waktu itu didustakan, inilah jawapan dia, mereka tidak ada sebarang perhitungan, sebarang tanggungjawab atas kelakuan orang-orang tersebut. Sebab itu dalam tafsir Al-Wasit diterangkan, apakah maksud bahagian permulaan daripada ayat yang ke-69? Maksudnya adalah, wama 'alal ladzina yattaqunallah, dan tidaklah ke atas orang-orang yang bertakwa kepada Allah sesuatu apapun daripada perhitungan orang-orang yang mana mengata buruk, mendustakan ayat-ayat Allah, ala martakabu, atas apa perbuatan yang mereka buat, min jaraim, daripada dosa, wa atham, dan juga maksiat, madamu, selagi mana, qad a'radu anhum, mereka telah pilih untuk meninggalkan majlis mereka.
Lalu ini adalah maksud bahagian pertama ayat yang ke-69, bila seseorang itu telah meninggalkan majlis, telah meninggalkan tempat, telah meninggalkan kedudukan, orang-orang yang berkata buruk tentang ayat-ayat Allah, orang-orang yang pada waktu itu mempermainkan ayat-ayat Allah, maka Allah berfirman, وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ. Orang-orang yang bertakwa ini tidak akan dipersoalkan, tidak akan dihitung, tidak akan dipertanggungjawab atas perbuatan dosa orang-orang yang mana mengata buruk, mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Adakah setakat ini jelas? Mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat semua. Him yang ada pada perkataan hisabihim merujuk kepada orang-orang yang mempermain, mencela dan juga mendustakan ayat-ayat Allah. Ahlan-ahlan kepada sahabat yang baru bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Maka ini adalah sambungan daripada ayat 68. Maka seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala, adakah perlu bangun sahaja dan pada waktu itu tidak lagi perlu tegur mereka sebab mereka ini telah ditegur berkali-kali? Maka firman Allah Subhanahu wa taala tidak. Terima kasih kepada yang memberi jawapan. Firman Allah, wa dan lakin, akan tetapi, zikra, berilah peringatan. Kepada siapa? Kepada orang yang mengejek ayat Allah, mendustakan ayat Allah. Walakin, dan akan tetapi, zikra, berilah peringatan. Kepada siapa? Kepada mereka. La'alla, supaya, ataupun terjemahan dia, moga-moga, hum, mereka. Siapakah mereka ini? Orang yang telah mempermainkan ayat Allah, mendustakan ayat Allah. La'alla, moga-moga, supaya, yattaqun, mereka pada waktu itu bertakwa dan juga menjadi seperti kamu. Sebab itu disebutkan di sini dalam tafsir Al-Wasit, apakah maksud daripada terjemahan tersebut? Walakin, akan tetapi, alaihim, lazim ke atas orang-orang yang bertakwa, an yu'ridu, untuk mereka berpaling, anhum, daripada orang-orang yang mempermainkan ayat Allah. Berpaling, seperti mana perintah pada ayat 68, berpaling daripada mereka. Namun wa yudzakiruhum, dalam masa yang sama terus menerus berikan peringatan, jangan berhenti memberikan peringatan. Wa yamna'uhum, terus menerus untuk menghalang mereka daripada mempermain-mainkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ammahum, daripada perbuatan mereka, fihi, yang pada perbuatan itu, minal qabaih, adanya perkara-perkara buruk, bima amkan, selagi mana mungkin, bagi peringatan, bagi peringatan, bagi peringatan. Kenapa? La'alla, moga-moga, supaya, ulaikal khaidin, orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat Allah, yajtanibun, mereka akan meninggalkan perbuatan tersebut, wa yattaqunallah, dan moga-moga mereka pun boleh menjadi takwa kepada Allah seperti mana kamu. Lalu daripada sini kita nampak bahawa walaupun diperintahkan untuk jangan duduk bersama dengan mereka, selagi mana perbuatan itu adalah perbuatan yang mana mereka menghina, mempermainkan ayat-ayat Allah, jangan duduk bersama dengan mereka, berpaling daripada mereka. Namun perintah Allah Subhanahu wa taala, peringatan jangan tinggalkan. Terus menerus beri peringatan. Kenapa? La'allahum yattaqun, moga-moga mereka pun boleh menjadi orang yang bertakwa, moga-moga mereka pun boleh menjadi orang yang baik. Lalu daripada sini pengajaran yang kita dapat, yang pertama pada awal ayat, apabila manusia itu dia telah menegur, dia telah melakukan an-nahyu 'anil munkar, bahkan dia bangkit daripada sesuatu majlis yang ada padanya maksiat, maka pada waktu itu dia tidak akan disoal oleh Allah, dia tidak akan dihitung oleh Allah atas perbuatan maksiat orang-orang yang melakukan maksiat di situ. Seperti mana yang kita nampak pada awal ayat. Seterusnya, pengajaran yang kedua.
Pengajaran yang kedua adalah kita nampak di sini bahawa walaupun kita diperintahkan untuk jangan bersama dengan orang-orang yang memperburukkan ayat Allah, mempermainkan ayat Allah, menghina ayat Allah, selagi mana mereka melakukan perbuatan itu. Namun dalam masa yang sama pada ayat 69 juga Allah ingatkan walakin zikra, akan tetapi terus menerus berikan peringatan. Jangan pada waktu itu biarkan sahaja mereka, tidak, terus menerus berikan peringatan. Kenapa? La'allahum yattaqun, moga-moga mereka pun menjadi orang yang bertakwa. Moga-moga mereka pun menjadi orang yang bertakwa. Lalu daripada sini kita nampak bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawa kita tidak akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan maksiat dan dosa orang-orang yang kita telah tinggalkan bila mereka buat maksiat tersebut. Tetapi dalam masa yang sama, jangan tinggalkan beri peringatan. Kerana manusia ini cepat lupa, manusia ini cepat alpa dan leka. Beri peringatan kerana dengan peringatan la'allahum yattaqun, dengan peringatan manusia itu boleh menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebab itu kita nampak dalam surah Al-An'am yang kita baca, kerana surah ini turun ketika mana Nabi SAW di Mekah, kita nampak berulang kali Allah beri peringatan. Selepas Allah beri peringatan, Allah beri amaran, nanti kita akan baca Allah beri lagi peringatan. Kemudian Allah beri amaran, kita akan baca Allah beri lagi peringatan. Maka tidak putus-putus Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada orang-orang yang mana walaupun mereka engkar, walaupun mereka mendustakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu apakah sababun nuzul ayat ini? Kenapakah ayat ini turun? Imam Baghawi dalam tafsirnya menukilkan daripada sahabat Nabi, sepupu Nabi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Imam Baghawi menukilkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana kata Abdullah bin Abbas, lamma nazalat, ketika mana turunnya ayat yang ke-68, ayat sebelum yang kita dah baca semalam, ayat sebelum ini, ketika mana turunnya ayat 68. Wa iza, apakah ayat 68? Jom kita baca terjemahannya. Wa iza, dan apabila, ra'aita, kamu melihat, allazina, orang-orang yang yakhudun, mereka berbincang tentang keburukan Al-Quran, fi, pada ayatina, ayat-ayat kami. Maka apakah perintah Allah bila ketika itu ada orang yang membicarakan tentang keburukan, tentang penghinaan dan mendustakan ayat-ayat kami? Firman Allah, fa'arid, maka a'rid, berpalinglah kamu, an, daripada, hum, mereka, hatta, sehingga, yahudu, mereka pada waktu itu membicarakan akan perkara yang lain. Jangan bersama dengan mereka, bangkit daripada majlis mereka, jangan duduk dengan mereka. Sama juga seperti mana apa yang kita baca dalam surah An-Nisa. Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala ketika mana ayat tersebut turun, maka pada waktu itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa, bagaimana, naq'ud, kami nak duduk dalam Masjidil Haram, wa natufu bil bait, macam mana kami nak bertawaf pada Baitullah Kaabah, wa hum yakhuduna abada, padahal orang-orang musyrik Mekah mereka sentiasa ada di situ membicarakan tentang Al-Quran, menghina dan mendustakan ayat Al-Quran. Sebab orang Quraisy Mekah mereka memang sentiasa duduk dekat Baitullah, duduk berehat, kerana di situlah tempat mereka letak berhala-berhala mereka. Maka bagaimana? Adakah jangan langsung pergi ke Baitullah? Ketika mana soalan ini ditimbulkan dan ditanya oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang ke-69, yang mana firman Allah, wama, dan tiadalah dan tidaklah, ala, ke atas,
orang-orang yang telah bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Yang telah buat apa yang Allah suruh. Pada ayat 68, pada waktu itu mereka akan dihitung, mereka akan dipertanggungjawab, mereka akan disoalkan tentang dosa-dosa orang-orang yang mempermainkan ayat Allah. Akan tetapi Allah ingatkan, walaupun begitu, walakin zikra, berilah peringatan, kerana dengan peringatan mereka pun boleh menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka inilah ayat yang ke-69, yang mana kita telah masuk pada muka surat yang baru, dan kita telah masuk pada ayat yang baru, ayat yang ke-69. Seterusnya, pada ayat yang ke-70, 71, 72, 73, pada 4 ayat berikut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu untuk terus-menerus menyampaikan dakwah, dan pada waktu itu jangan ambil peduli tentang perbuatan-perbuatan orang-orang musyrik yang pada waktu itu nak menyakiti Nabi, dan juga pada waktu itu Allah perintahkan Nabi untuk memberi amaran juga kepada orang-orang yang sombong dan orang-orang yang keras kepala daripada untuk beriman. Maka ini kita akan sambung esok. Kita dah selesai dah ayat 69, yang sebelum ini ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, dan pada esok insya-Allah kita akan sambung daripada ayat 70 hingga 74. Apakah isi kandungan ayat 70 hingga 74? Perintah Allah kepada Nabi untuk terus-menerus berdakwah. Terus-menerus menyampaikan dakwah. Jangan berhenti menyampaikan dakwah. Kemudian yang kedua, beri amaran dan juga beri peringatan kepada orang yang pada waktu itu masih mendustakan Nabi, dan juga keras kepala, ingkar daripada nak beriman, bahawa kelak apakah yang bakal mereka perolehi. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Terima kasih kepada semua, dan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mohon jasa baik pada sahabat untuk maafkan saya sebab pagi tadi tak sempat untuk membuat perkongsian kitab Riyadhus Salihin. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Moga-moga adanya kebaikan. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Syama'il saya akan maklumkan sama ada ataupun tidak, sebab saya ada appointment yang perlu saya pergi. Kalaulah tidak sempat, saya akan maklumkan tidak ada insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih semua.